using several flip-flop connected in such a way to store and transfer or shift digital data. Okay, so untuk counter kita gunakan untuk count, tetapi untuk register kita gunakan dia untuk store dan juga transfer ataupun nama lain dia adalah shift digital data ataupun bit data. So, shift register can be built by using D flip-flop or JK flip-flop. Okay, sama seperti counter. Counter juga counter kita boleh dibina. Okay, counter boleh dikonstruk menggunakan JK, DNT, and P flip-flop. But shift register kamu boleh guna D and JK flip-flop. So basically, D flip-flop is used. Okay, so the input data, either 0 or 1 bit, is applied to the D terminal and the data will be stored at Q. Okay, during positive and negative age transition of the clock pulse. Okay, selalunya kamu akan gunakan D flip-flop sebab D flip-flop hanya ada satu input sahaja. Okay, satu input sahaja. Okay, so when D is 1, okay, when D is 1 meaning that D data input is 1, so clock is trigger, so Q you will get 1. Okay, dia akan remain the same. Q akan jadi 1. If D is 0, then Q will become 0. So 0 will be stored at output. Okay, kosong ni akan disimpan di dalam Q, okay, sebagai Q. Ataupun kalau 0 kita panggil dia sebagai reset, kalau 1 kita panggil dia sebagai set. Okay, masih ada lagi yang tak clear apa maksud reset. Ada yang saya tanya reset maksudnya apa, katanya invalid. So dia tak faham apa itu terms dia. Okay, so kalau reset, Q kamu adalah 0 dan kamu juga kena lihat kamu punya input. Okay, input. Kalau JK, okay, kalau J kamu 0, K kamu 1, maka dia adalah reset. Okay, kalau D kamu 0, maka Q kamu adalah 0. So dia adalah reset. Okay, so kalau instead, okay, kalau J and K, J kamu adalah 1, K kamu adalah 0, Q kamu adalah 1, maka dia adalah set. Okay, dia adalah set. Dia bergantung kepada output dan juga input. So kalau D adalah 1, so Q kamu akan dapat 1. So dia juga dipanggil sebagai set. Yes. Okay, next. 1D and 1D flip-flop is used to store 1 bit of data. So yang ini dah common kamu dah tahu. Sebab D adalah satu masukan input sahaja. Jadi ada satu bit data sahaja yang dimasukkan. Okay, so thus the number of flip-flop used is the same with the number of bit stored. Okay, so let's say kamu ada 2 bit. Okay, soalan diberi 2 bit. Okay, bila soalan diberi 2 bit, meaning that kamu akan di situ kamu akan dapat 2 flip-flop. Okay, 2 flip-flop. Okay, 2 flip-flop. Okay, so shift register mean that the data in each flip-flop can be transferred or moved from flip-flop open edge triggering on the clock signal. So dia akan pass from one flip-flop to another flip-flop. Okay, so 4 types of data movement in shift register. So there are 4 types in shift register. Serial in, serial out, or we call it SISO. B, serial in, parallel out. So dia punya short form adalah SIPO. Serial in, parallel out. Okay, SIPO. Next adalah parallel in, serial out. Call it
PISO. Okay, parallel, P stand for parallel, I in, S is serial, O is out. Okay, so last kali parallel in and parallel out. PIPO, parallel in, parallel out. P stand for parallel, I is in, P is parallel and O is out. So ada 4 jenis shift register yang digunakan, iaitu SISO, SIPO, PISO dan juga PIPO. Okay, so apa perbezaan serial and parallel? Okay, so kalau serial, movement of n bit data required n number of clock paths. So thus the operation is slow. Okay, dia menggunakan n, ini adalah number of bit, data required number of n of the clock path. So thus the operation is slow. Dia untuk serial ni, dia masukkan data adalah satu-satu dan keluaran dia pun adalah satu. Dia ada satu keluaran saja. So katakanlah ini kamu punya flip-flop 1, flip-flop 2, flip-flop 3. So bila kamu masukkan input, katakanlah input kamu 2 bit. So kamu akan masukkan 1 bit. Masukkan satu-satu. So first 0. So 0 akan pass dekat flip-flop ini. So Q akan masuk kepada flip-flop yang kedua. So Q pada flip-flop yang kedua akan pass kepada flip-flop yang ketiga. And then flip-flop yang keempat barulah kamu punya output akan keluar sebagai output. So untuk pass, from flip-flop 1 ke flip-flop 2, dia bergantung kepada number of clock. Bila clock trigger, barulah daripada output sini dia akan masuk kepada flip-flop yang kedua. So another clock is trigger, so dia akan pass from flip-flop 2 kepada flip-flop 3, and another clock is trigger, dia akan pass to flip-flop number 4. So ini adalah serial. Dia hanya melibatkan secara siri sahaja. So only one flip-flop is required to be connected at the output terminal. Thus only one wire is required. So hanya ada satu flip-flop sahaja yang connect kepada output terminal. So keluaran dia hanya ada satu sahaja. So ini kita panggil sebagai serial. Next adalah parallel. So apa perbezaan parallel and serial? So kalau untuk parallel, required only one clock path is transfer all n bit of data. So thus operation is faster than serial. Bermaksud di sini, katakanlah di sini kamu punya flip-flop. Ada dua flip-flop. Flip-flop 1 and flip-flop 2. So masukkan data. So ini adalah clock. So ini adalah clock. So clock, di sini clock. Kalau untuk parallel, dia akan connect dengan clock. So bila clock di sini trigger, clock trigger untuk flip-flop yang pertama, dia akan change kepada output flip-flop pertama dan juga output flip-flop yang kedua. Itu yang dimaksudkan dengan parallel. So required n numbers of connection to the output terminal, which is proportional to number of bit. So thus too many connection is required. So untuk output dia bergantung kepada number of flip-flop. So yang ini kita akan lihat lagi detail lepas ni. Data movement. Ada soalan? Ada soalan?
Sebelum saya masuk kepada jenis yang pertama. Tiada, Miss. Okay, tak ada. So, untuk jenis yang pertama, shift register yang pertama adalah SISO. Okay. SISO, serial in, serial out. Okay. Masukkan data satu persatu. Okay. So, the data is shift serially in and out of the register. Okay. One bit at a time under clock control. So ini adalah block diagram dan ini adalah circuit. So bila ditanya soalan kepada kamu, so kamu kena draw block diagram dan juga circuit. Kamu mesti ingat dan kamu mesti able to draw the circuit. Okay, D and then clock. Okay, so output daripada Q, ini adalah Q naught. Okay, untuk flip-flop yang pertama, 0. Ini adalah flip-flop yang pertama, flip-flop yang kedua. Dan ini adalah flip-flop yang ketiga. So, kamu kena ingat connection untuk output masukkan kepada input. Okay, so contoh di sini, ini adalah contoh. So, let's say initial state. So, initial state untuk clock not trigger. So, kita assume dia adalah 000. Okay, ini mesti initial. Clock not triggered. So, initial kita assume sebagai 000. Okay, before that. Okay, before that. Okay, masih ingat lagi Okay, kalau dia di dalam circuit. Okay, the first flip-flop ini adalah LSB ataupun MSB. MSB. LSB. So ini adalah LSB dan yang terakhir adalah MSB. Okay, MSB, most significant figure. So bila kamu nak represent, contohlah katakanlah di sini kamu masukkan serial adalah 0. So Q naught kamu adalah 0, Q1 is 0, Q2 is 0 and Q3 is 0. So bila kamu nak wakilkan, kamu nak tukarkan menjadi term seperti ini, okay, nak tukarkan kepada bentuk expression, kamu kena start dengan MSB. Okay, mesti start dengan MSB. So kamu akan dapat 0 untuk mewakili Q3, next Q2 adalah 0. Okay, kemudian Q1 adalah 0 dan Q0 adalah 0. Barulah jawapan kamu betul. Okay, so ini kalau in case kalau 0. Kalau case selalunya yang akan menjadi confused adalah di sini adalah 1. Okay, di sini adalah 1. Bila kamu tak faham, kamu tak clear, tak jelas, okay, susun auto untuk MSB dan juga LSB. So output kamu akan dapat lain. Okay, so katakanlah okay, kamu tak tahu yang ni, so kamu represent, okay, kamu representkan yang ini adalah 0011, okay. Kamu anggap yang ini, so 0011 ini adalah dia punya expression. Sebenarnya salah, sebenarnya salah. Kamu kena wakilkan daripada MSB kepada LSB. So kamu akan dapat 1100, okay. 1100. So ini barulah betul. Okay, so di akhir ini adalah LSB. Okay, dan yang pertama ini adalah MSB. Okay, ini adalah chapter 1 chapter 1. Siapa yang tak tahu MSB, LSB tu apa? Okay, refer balik chapter 1. Okay. So bila kamu nak tukarkan menjadi expression ataupun number of bit, so kamu kena betulkan di sini. Dia adalah terbalik. Okay. So ini adalah untuk cara kamu nak fahamkan circuit dan juga nak tukarkan menjadi MSB dan LSB. Okay. Okay, kita lihat satu example. Okay, so ini adalah example untuk truth table. So sekiranya adalah SISO, jenis register adalah SISO. Okay,
So input data yang diberi kepada kamu adalah 1010. Okay. Input data yang diberi dalam soalan adalah 1010. Okay, 1010. Okay, ni input data 1010. So katakanlah input data yang diberi kepada kamu. Sorry, bukan 1010. Okay, ini adalah input data yang diberi dalam soalan. Okay, 10100000. Okay, so apa output yang kamu akan dapat? So bila clock tidak trigger, so kita assume Q1, Q2, Q3 and Q4 adalah 0. So Q1, Q2, Q3 and Q4 ini, so kamu kena rename mengikut kamu punya flip-flop. So kalau di sini kamu start dengan Q0, maka di sini kamu kena letak Q0. Kalau di sini kamu letak Q1, maka flip-flop kamu, output data di sini pun mesti start dengan Q1. Janganlah dekat circuit kamu start dengan Q0, tiba-tiba dekat table kamu start dengan Q1. Tak betul kan? Yang ini saya tunjuk sebagai contoh saja. Okay. Okay, so bila clock 0, okay, so kamu akan dapat initial kita assume dia adalah 0. Okay, let's say bila clock trigger 1. Okay, bila clock trigger. So katakanlah di sini, okay, untuk menampakkan kamu. Okay, katakanlah, okay, Q0 tadi yang asal adalah 0. Q1 kamu adalah 0, Q2 0 and Q3 adalah 0. So bila input data masukkan 1, clock trigger, so bila masukkan input data 1, so keluaran Q0 di sini akan bertukar menjadi 1. Ini sebenarnya Q0 Q0, Q1, Q2, Q3. So kamu akan dapat 1 di sini. So bila 1 masuk, okay, so kamu akan dapat 0. Okay, so keluaran di sini adalah 1. Okay, 1. So 0 yang asalnya tadi, 0 yang previous tadi dia akan move ke sini. So di sini kamu akan jadi 0. So 0 akan move di sini. So di sini akan dapat 0 dan 0 daripada Q2 tadi akan masuk kepada Q3. So kamu akan dapat 0. So ini adalah serial in dan serial out. So dia akan movekan data ini masuk kepada flip-flop yang pertama. So yang the rest akan, Q ini akan masuk kepada output Q1. Q1 akan masuk kepada input Q2 dan output untuk Q2 akan masuk sebagai output untuk Q3. Okay. Itu adalah untuk first clock. So second clock, bila second clock trigger, input masukan kamu di sini adalah 0. So bila 0, di sini Q0 kamu akan dapat 0. Okay, akan dapat 0. So bila Q0 0, okay, so the previous state adalah 1. Okay, output untuk previous state adalah 1. Dia akan move kepada Q1. Okay, dia akan move, dia akan shiftkan. Okay, dia hanya shift sahaja. Dia hanya shift sahaja. Okay, bila input data masukkan 1, dia akan masuk sebagai output, dia akan masuk sebagai output Q0 dan output previous yang ada pada Q0 dia akan jadi masuk kepada Q1. Next, Q1 akan masuk sebagai Q2 and Q2 akan masuk sebagai Q3. Okay, output untuk Q2 akan masuk sebagai Q3. So another one, bila clock trigger is trigger, so input masukan dia adalah 1, so 1 akan masuk ke Q0, okay, 1 dan yang lain adalah 0 akan movekan, dia akan move previous output Q0 masuk ke dalam Q1. So 1 akan masuk sebagai output untuk Q2 dan 0 akan masuk sebagai output untuk Q3. So
Next 4, 5, 6, 7, 8. So dia akan mengikut data yang masukkan. So sekiranya di sini adalah data masukkan adalah 0, maka Q yang pertama, Q0 kamu akan dapat 0. So the rest dia akan salin, dia akan copy, dia akan movekan daripada Q previous. Okay. So ini adalah serial in dan serial out. So last kali bila kamu dah habis sampai clock 8, kamu akan dapati data untuk keluaran pada Q3 kamu akan dapat semula seperti nilai input untuk data masukkan. Cuma dia hanya terbalik. Dia hanya terbalik. So kamu akan dapat seperti input masukkan. So sekiranya tak dapat, bermaksud kamu punya output salah. Ini untuk serial in dan juga serial out. Jelas serial in, serial out. Boleh, Miss. Next. Serial in, parallel out. SIPO. Serial in, parallel out. Masukkan satu sahaja data tetapi keluarannya adalah serentak. Output. Data output dia keluaran adalah serentak. So, ini adalah block diagram untuk serial in, parallel out. Masukkan keluaran serentak. So ini adalah circuit dan juga ini adalah block diagram. So kamu kena ingat connection. So yang ini bila keluaran pada flip-flop pertama dia adalah di sini. Q0. Berbeza dengan yang tadi, dia hanya ada satu keluaran sahaja yang kita ambil. Kalau parallel out dia adalah Q0, Q1, Q2 and Q3. Setiap output untuk flip-flop kita ambil. So untuk SIPO, sama juga. So untuk output ini Q1, Q2, Q3, Q4 bergantung kepada flip-flop kamu. Rename flip-flop kamu. Katakanlah di sini kamu rename Q1. Contoh truth table ni saya start dengan Q1. So ini adalah mewakili kamu punya Q1, Q2, Q3, ni 2, ni 3 dan 4. So kita set di sini, clock 0, kita set assume that the output is initially reset. Maksud kamu output kamu first adalah 0, 0, 0. So input masukkan kamu adalah 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. So yang ini selalunya di dalam soalan akan diberi. So ini bergantung kepada soalan. Kalau soalan beri input masukkan adalah 2 bit, maka kamu akan ada 2 flip-flop sahaja. Ada 2 bit sahaja di sini. So ini bergantung kepada soalan. So yang ini, ini adalah the first. Memang kita kena consider. So initial state mesti 0, 0, 0. So bila clock 1 di-trigger dan data adalah 1, maka di sini sama juga seperti tadi, 1 ini akan di-move kepada Q1. So the rest, the rest ini dia akan move daripada Q1 jadi Q2. Dan Q2 akan jadi Q3 and then Q3 akan jadi Q4. So dia move seperti seesaw juga, tetapi dia punya apa perbezaannya di sini? Perbezaannya di sini adalah dia ada 4 keluaran. Kita ada 4 keluaran. Kalau seesaw tadi, dia hanya ada satu keluaran sahaja. Dia ambil kira output yang last kali nak sama ada function ataupun tak, dia bergantung kepada output yang ketiga. Dia bergantung kepada output yang ketiga. Tetapi kalau untuk SIPO, ini adalah output dia. Dia adalah keempat-empat ini adalah output dia.
Okay, so cara untuk keluaran untuk output sama seperti dengan SISO. Okay, so bila masukkan data adalah 1, so 1 akan move sebagai Q1. Okay, data masukkan 1, dia akan masuk sebagai di sini adalah 1. So the previous yang di store pada flip-flop yang pertama, okay, the previous output yang disimpan pada flip-flop yang pertama, dia akan masukkan kepada input D ini. Okay, dia akan masukkan kepada input D. So D akan masuk di sini. So Q0 kamu akan dapat 0 juga. Okay, Q0 akan 0. Ini dia akan move. Okay, 1. So Q2 akan move sebagai input kepada Q3. Q3 akan move sebagai input untuk Q4. So katakanlah next clock another second clock is trigger. So input masukkan kamu adalah 1. So 1 akan masuk sebagai Q1. Okay, kamu akan dapat di sini output kamu adalah 1. So the previous output of Q1 will become the input of Q2. So kamu punya output kamu akan dapat 1. Okay. Next output untuk Q2 akan jadi kepada output kepada Q3. Okay. So output Q3 akan jadi output untuk Q4. Okay, and so on. Okay, next clock trigger, clock 4, clock 5 bergantung kepada input ini. Okay. So okay, last sekali, okay, katakanlah di sini kamu ada 4 bit. So nanti last sekali kamu akan dapat, okay, kamu akan dapat, okay, pada state yang keempat ni, okay, kamu akan dapat sama dengan input ini. Okay, sama dengan 4 input ini. Barulah kamu punya output kamu betul. Okay, so output yang keempat mesti sama dengan output, akan sama dengan kamu punya input. Okay, ini adalah SIPO. Dia hanya shift sahaja. Okay, dia hanya shift sahaja. Okay, next, parallel in serial out. Okay. Okay, kalau parallel in serial out, so parallel data is loaded in the register simultaneously and shift out of the register serially 1 bit at a time under clock control. So ini adalah kamu punya block diagram dan ini adalah kamu punya circuit. Okay, so di sini kamu ada NAND gate yang mana input kamu akan masukkan di sini dan control kamu di sini. So control either 0 ataupun 1. Kalau 0 dia akan reset semua input. Okay, kalau 1 dia akan ada perubahan pada Q. Okay, itu adalah untuk clock SIPO PISO. Okay. Okay, so first initial. So initial kita reset sebagai 000. So value initial ini bergantung. Kalau di dalam soalan tidak diberi, maka kamu kena assume sebagai 00. Number of bit bergantung kepada soalan. Kalau 4 bit, maka dia adalah 40. Okay, so katakanlah di dalam soalan diberi initial dia adalah 10. Okay, initial dia katakanlah diberi 010. So kamu kena letak ini, okay, katakanlah initial ni untuk, okay, katakanlah initial di sini kamu diberi 11. So di sini kamu kena wakilkan, okay, pada Q0 di sini kamu kena letak, okay, Q0 kamu adalah 0, okay, Q1 kamu adalah 0 dan Q2 kamu adalah 1 and Q3 adalah 1. Bukan lagi 00. Dia bergantung kepada soalan.
Okey, ini kalau soalan ini diberi initial dia adalah 0. Okey, bila initial 0, maka dekat Q0 kamu letak sebagai 0. Okey, kamu letak sebagai 0. Okey, so katakanlah masukkan input kamu, yang first masukkannya adalah 0110. 0110. Okey, so bila keluarannya, so kosong akan masuk kepada, okey, so kosong ni dia akan keluar sebagai 0. Okey, 0. Ini adalah Q yang ketiga kamu. Dia akan masuk, okey, dia akan movekan di sini. Okey, dia akan masuk. Dia akan bergerak. Bila masukkan kosong, okey, kosong ni masuk sebagai Q. So di sini dia akan bergerak. Okey, kepada Q0. Okey, Q0. So yang ini akan masuk sebagai Q1. Q1 yang the previous akan dimasuk sebagai Q2 dan Q2 previous dia akan masuk sebagai Q3. Okay, next. Okay, bila dah move di seperti ini, so masukkan data input yang ketiga adalah 1. Okay, so masukkan data yang ketiga katakanlah adalah 0. So kalau 0, masukkan lagi. So dia akan movekan yang ini masuk ke yang ini. So yang ini masuk ke yang ini. So yang ini masukkan ke yang ini. Okay, so ini adalah 000. Sorry. Input dia adalah 000 sebenarnya. Input dia adalah 000. Barulah dia akan movekan. Dia akan move seperti biasa. Okay, kalau input masukkan dia adalah, katakanlah input masukkannya adalah 0. So barulah dia movekan. Dia hanya movekan the previous output. Okay, so yang ni dia ada sedikit kekeliruan. Nanti kita akan buat revision untuk isu. Yang ni complicated sedikit tapi dia akan movekan, okay, bila input masukkan adalah 0, so dia akan movekan 0. So yang ini dia akan movekan Q3, dia akan move, okay, so dia akan copy 0. Next 1, 1. Okay, next adalah 0. Katakanlah masukkan next yang ketiga adalah 0, so dia akan copy yang ke Q previous adalah 0. Untuk Q0 dia akan masuk sebagai Q1 dan Q1 previous adalah 0, dia akan masukkan sebagai Q2. Q2 previous dia akan masukkan sebagai output untuk Q3. Okay, so last kali kamu akan dapat 0, 0, 0. Input ni salah, input ni adalah salah. Input dia adalah 0, 0. Okay. So yang ini kita akan buat soalan nanti. Okay, next parallel in, parallel out. Okay, untuk parallel in dan parallel out, dia masukkan dia adalah, okay, katakanlah input kamu masuk di sini 1. Okay, maka Q0 kamu akan jadi 1. Okay, katakanlah kamu masukkan di sini initial adalah 0, maka di sini Q0 kamu akan jadi 0. Katakanlah di sini adalah 1, maka di sini kamu akan dapat 1. Di sini katakanlah input adalah 1, so keluaran kamu juga akan jadi, keluaran kamu juga akan jadi 1. So output kamu akan jadi 1010. Okay, 1010. Ini adalah input masukannya. Contoh sekiranya input masukannya adalah 1100. So kamu akan dapat output dia adalah sama juga seperti input 1100. Okay, yang ini tidak bergantung kepada clock, kepada flip-flop yang lain. Dia punya keluaran tidak bersambung. So dia punya ikut seperti kamu punya initial. Okay, kalau masukkan data input, so keluaran kamu akan dapat seperti data tersebut. Okay, itu adalah parallel in.
Miss. Okey, maaf saya menjawab call pengarah. Okey, ada soalan tadi? Ada soalan? Ya ada Miss. Tak ada Line Miss terus hilang tadi. Okey. Okay, so ini adalah example basic movement of data through a shift register. So yang ini cara kamu nak draw timing diagram. Okay, ini cara kamu nak draw timing diagram. Okay, so yang ini kita dah cuba buat untuk counter. Dia sama seperti dengan counter juga untuk cara lukisan saja. So ini adalah clock. So ada 5 clock yang kamu ada 5 timing diagram So ini adalah clock yang pertama, clock kedua, clock ketiga, clock keempat dan clock kelima. So kamu kena wakilkan, kamu kena lukis setiap flip flop ini. Kamu kena lukis setiap output ini.
So sekiranya ada 4 output maka ada 4 timing diagram. Sekiranya ada 6 output maka di sini adalah 6 timing diagram. So untuk Q1, katakanlah ini adalah positive age trigger. So bila positive age trigger dia hanya trigger, so the initial adalah 0. So initial clock kamu bila tak trigger dia adalah 0. So that's why kamu start dengan 0. Okay, that's why kamu start dengan 0. Okay, bila clock 1, okay, bila clock trigger 1, okay, so Q0 kamu adalah 1. Q1 kamu adalah 1. So kamu hanya draw yang ini saja. Dia akan start dengan 0. So bila clock 1 trigger dia akan jadi 1. Okay, bila clock 2 trigger dia akan jadi 0. Bila clock 3 trigger kamu dapat 1, so kamu kena draw 1. And then bila clock 4 adalah 0, input adalah 0, so Q kamu adalah 0, so kamu kena lukis sebagai 0. Dan yang kelima bila 0, input masukkan data adalah 0, so Q1 kamu bila clock number 2 is trigger kamu akan dapat 1, clock 3 trigger kamu akan dapat 0, clock 4 trigger kamu akan dapat 1, and then clock 5 trigger kamu akan dapat 0. So bila first kali yang untuk nak mudahkan kamu lukis, selepas kamu lukis clock, kamu kena lukis dotted line. Itu cara yang pertama, trik yang pertama kamu kena lukis dotted line. So sekiranya dia adalah positif, so kamu akan lukis dekat positif. Dia selepas clock trigger, okay, selepas clock trigger. Kalau negatif di sini, okay, kamu akan start di sini sehingga di sini. Okay, so ini adalah positif. Mengikut dotted line okay, lukis dotted line dahulu. So barulah kamu boleh draw output ini. Okay, last cara nak lukis.
Jelas? Ada soalan? Okay. Okay, next. Application of shift register. Okay, so shift register as arithmetic circuit. So ini kegunaan Okay, shift register as arithmetic circuit. So first multiply by 2, second divide by 2. So ini adalah aplikasi untuk yang pertama digunakan dalam arithmetic circuit. Okay. Ini adalah dua shift register, multiply and divide. Number 2, application number 2, shift register as counter. So counter kamu dah cover last chapter 4. So hari ini kamu kena improve kat counter, so dia digunakan dalam shift register. Okay, dia digunakan untuk transferkan data. So ini adalah dua jenis shift register, iaitu ring counter dan juga Johnson counter. Okay. Aplikasi yang ketiga, to convert serial data to parallel data and vice versa. Okay, to convert serial data to parallel data and vice versa. So yang ini yang 4 jenis tadi. SIPO, PISO, PIPO. Another one is PISO. Okay, dia ada 4. So ini adalah convert serial to parallel data and vice versa. So yang ini kita dah go through tadi. So yang ini kita akan tengok one by one. Okay, so yang pertama adalah shift register as arithmetic circuit. Okay, first adalah multiply by 2. Okay, bila multiply by 2, so the data is shift to the left, LSB to MSB, has to add 0 at LSB at each time the clock pass. So given number bit data adalah ini. So bila dia kata multiply, circuit kamu adalah multiply by 2. Okay, multiply by 2 kamu kena add another 1 0 dekat bahagian LSB. Okay, LSB kamu kena add 0. Okay, tambahkan 1 0 di belakang di bahagian LSB. So bila kamu total up, okay, bila tambah 0, so 0 yang pertama, okay, 0 yang number bit yang hadapan ini akan automatic remove. Okay, so contoh kat sini adalah 2, 4, 6, 8. Okay, contoh kat sini 8 bit. Okay, 8 bit data. Okay, contoh adalah 8 bit data. So bila first clock trigger ataupun kita panggil first shift, okay, ini adalah pada clock yang pertama clock yang pertama trigger ataupun first shift. So kamu kena add 0 di sini. Okay, add 0 di belakang LSB. So automatic di sini akan jadi 8 juga. Dia akan maintain sebagai 8 juga. So automatic yang hadapan ni akan remove. Dia akan di-removekan. Okay, dia akan di-removekan. So kamu akan dapat, bila kamu convert kepada decimal, kamu akan dapat 44. Kalau initial tadi kamu punya, bila kamu convert ke decimal, kamu akan dapat 22. Okay, itu perbezaan. Okay, next. If the second clock is triggered, okay, second clock trigger ataupun second shift, okay, kamu kena add another 0 di sini. So automatic 0 yang hadapan ini akan di-remove. Okay, dia akan di-remove, dia akan maintainkan sebagai 8 bit. So bila kamu convert ke decimal, kamu akan dapat 88. So ada perbezaan di sini. Okay, ini adalah multiply by 2. Okay, multiply by 2. So circuit untuk multiply by 2 adalah seperti ini. Okay, so ini adalah D flip flop.
Okay, di flip flop, so QC kamu akan connect dengan Q yang ke QB. Okay, QB akan connect dengan flip flop yang pertama. Okay, QB. Okay, output untuk QB akan connect dengan dengan flip flop yang pertama. Okay, so QC dia akan connect kepada flip flop yang kedua, Q yang keempat akan connect kepada Q yang ketiga. Sebab dia adalah multiply. Bila multiply by 2, dia hanya melibatkan 2 flip flop. Yang flip flop yang kedua, output untuk flip flop yang kedua dia akan connect, dia akan masukkan sebagai input. Dia akan connect dengan input flip flop yang pertama. Okay, so flip flop yang ketiga, output flip flop yang ketiga dia akan connect dengan input flip flop yang kedua, dan flip flop yang keempat, output flip flop yang keempat dia akan connect dengan input flip flop yang ketiga. Okay, so sekiranya ada lagi flip flop, so yang ni kita guna 4 flip flop sebab dia adalah 8 bit. Okay, disebabkan dia adalah 8 bit, so menggunakan 4 flip flop, 4 bit data. Okay, so okay, sorry, yang ini adalah 4 bit data. Kalau 8 bit, kamu kena ada 8 flip flop. Okay, kamu akan ada 8 flip flop. So connection dia adalah seperti ini. Kalau ada tambahan satu lagi flip flop yang kelima. So output untuk flip flop yang kelima dia akan connect dengan input flip flop yang keempat. Okay. Okay, ini adalah contoh untuk flip flop yang keempat. So QA tadi tak ada sambungan, so dia adalah serial output. Dan flip flop yang keempat dia tak ada sambungan sebab tiada flip flop di belakangnya lagi. So kita panggil dia adalah serial input. So serial input, masukkan input di sini dan keluaran A adalah di sini. Okay, itu adalah multiply by 2. Okay, next, divide by 2. Okay, sama seperti konsep multiply, tetapi untuk kalau divide by 2, the data is shift to the right, MSB to LSB, has to add 0, 0 at MSB each time the clock pass. Okay, so data diberi adalah yang ini. Okay, so bila kamu convert ke decimal, kamu akan dapat 88. Okay, so bila first clock is trigger ataupun first shift. Okay, bila first shift, kamu kena add 0 di hadapan. Okay, kamu kena add 0 di hadapan. Okay, add 0 di hadapan ini. So, bila add 0 di hadapan ini, so yang lain maintain sama. So, yang last sekali ini akan di remove. Dia akan remove. Okay, so dia akan total bilangan bit masih lagi 8. Okay, total bilangan bit masih lagi 8. Dia hanya add on 0 sahaja pada MSB. Okay, kalau so bila kamu convert to decimal, kamu akan dapat 44. Okay, so bila second shift ataupun second clock is triggered, so kamu kena add another 0 di sini. So 0 pada first shift pada LSB yang pada LSB tadi akan di remove. Okay, so kamu akan dapat seperti ini. Decimal kamu adalah 22. Okay, Q0 ni adalah remove. Okay, so bila kamu wakilkan ke dalam, okay, ini adalah circuit dia, circuit untuk divide by 2. Kalau divide by 2 dia hanya melibatkan secara siri. Okay, secara siri. Siri masuk dan serial output. So flip flop A, B, C and D. So clock dia akan trigger at the same time. Okay, clock akan trigger at the same time. Okay, itu adalah shift by arithmetic circuit. Okay, the last. Last minute.
Okay, next. Okay, next adalah ring counter ataupun kita gunakan sebagai counter. Okay, shift register as counter. Okay, so ring counter. So a ring counter is basically a circulating shift register in which the output of the most significant stage is feedback to the input of the least significant stage. LSB. So the output of each stage is shift into the next stage on the positive edge of the clock path. So if the clear signal is high, so all flip-flop except the first one flip-flop is reset to 0. If flip-flop 0 is preset to 1 instead. So sekiranya sekiranya preset kamu di set kepada 1, so flip-flop kamu akan jadi 0. Dia akan bertukar. Okay. So apa yang dimaksudkan dengan ring counter? Okay. So dia punya ring counter, untuk ring counter, output untuk the last flip-flop akan jadi masukkan kepada input flip-flop yang pertama. Okay. So output setiap flip-flop ini, okay, dia akan dapat keluaran dia. Ini adalah contoh untuk pipo tadi. Okay. So di sini kamu akan triggerkan dengan clear. So dia akan trigger dengan clear dan untuk clock dia akan connect at the same time. Okay, dia akan connect at the same time. Cuma di sini perbezaannya, untuk flip-flop yang pertama dia ada preset. Okay. Tetapi untuk flip-flop 2, 3, 4 tak ada. Okay. So kalau 2, 3, 4 dia hanya ada clear saja. Dia tak ada preset. Itu saja. Okay. Kalau clear ini adalah 1. Okay. Clear ini, clear signal is high, meaning that dia adalah 1. So all flip-flop except the first one flip-flop are reset to 0. So flip-flop yang ini akan di reset 2, 3, 4 dia akan reset sebagai 0. So di kamu yang flip-flop yang pertama dia tak akan reset, dia maintain, dia ada output. Okay, dia ada output. Dia akan set to 1. Okay, so sekiranya preset adalah 1, dia akan dapat 1. Sekiranya clear di sini adalah 1, maka di sini semua akan jadi reset. Itu sahaja ayat ini yang dimasukkan dengan yang ini. So kalau preset, okay, contoh flip-flop yang pertama adalah preset to 1, so output kamu akan dapat 1. So kalau clear kamu adalah 1, so untuk flip-flop yang pertama dia tak ada effect. Dia cuma resetkan untuk flip-flop yang kedua, ketiga dan keempat. Itu adalah ring counter. Okay, terus table. Okay, terus table. So kalau let's say Q0 adalah 1, Q1 adalah 0, Q2 adalah 2, Q3 adalah 0. So bila second clock is triggered, okay, clock is triggered, let's say kamu masukkan kamu adalah 0. Okay, masukkan adalah 0, dia hanya movekan yang previous Q0, dia akan jadi Q1. Output untuk Q1, previous Q1 akan jadi output untuk Q2, next dia akan move. Okay, dia hanya movekan sahaja. So last kali kamu akan dapat untuk state yang keempat dia hanya terbalik dengan state yang pertama. Okay, 0, 0, 1. Dia hanya move sahaja. Okay, movekan 1 ini. 1 ini dia bergerak daripada yang ini, dia akan masuk sebagai Q1. So, yang ini bergerak sebagai Q2 and then sebagai Q3. So yang ini pun dia akan bergerak. So yang ini just 0. Okay, so yang ini ada bergantung kepada input masukan Input masukan dia.
Okay, bila clock 5 dia terus reset to 1. Sebab yang ini sehingga 4. Bila masuk pada clock yang kelima dia akan terus sebagai reset to 1. Sebab di sini adalah reset dia adalah 1. So yang ini adalah 1. Yang lain adalah 0. So 1 ni akan move ke sini. Okay, so yang ini akan jadi 0. Itu adalah untuk truth table. So yang ini kamu hanya ingat sahaja. Dia tak ada calculation, dia tak ada apa. Just ingat truth table dan juga circuit. Okay, Johnson counter. Okay, Johnson counter are a variation of standard ring counter with the inverter output of the last stage fed back to the input of the first stage. So also known as twisted ring counter. So ini dia connect kepada Q inverse. Okay, Q inverse untuk flip-flop yang terakhir dia akan masukkan kepada input flip-flop yang pertama. Okay, itu untuk Johnson counter. So ini adalah truth table untuk Johnson counter. Okay, so at initial 000, second bila input masukan kamu adalah 1, so Q0 akan jadi 1, Q1 akan jadi 0, okay. Q2 akan jadi 0 and then Q3 akan jadi 0. Okay, next one, sekiranya ada input masukan dia adalah 1, dia akan movekan. Okay, ini masuk ke ini, yang ini akan masukkan yang ini and so on. So dia akan continue bergantung kepada input masukan kamu. So nanti kita akan tengok soalan, kita akan buat soalan. Okay. So exercise. Okay, explain the difference between serial data and parallel data. So yang ini kamu dah buat. Okay, sekarang buat untuk soalan. Okay, kita take 5 dulu. Kemudian kita continue dengan exercise. Take 5 dulu, kita continue dengan exercise selepas ni.
Okey. Boleh kita start? Okay, dah ready semua? Yes. Okey, untuk kehadiran siapa yang saya belum panggil nama tadi? Saya betul. Okey, nama kamu? Simon. Simon.
Okay, siapa tadi? Simon and ada lagi yang saya tak panggil nama? Ada lagi? Ya. Okay, Suhaila dah. Okay lagi? Tak ada? Ni je? So Harid, Izwandi and Joshua. Okay, so hari ini, okay first sebelum kita nak, okay kita akan buat soalan dahulu. So ini adalah soalan untuk chapter 5. Okay. So before that saya nak remind kepada kamu. So ini adalah soalan EOC kamu part A and part B. So kamu kena jawab ke semua soalan ini. So soalan ini boleh di-download daripada CDOS. So kamu boleh download daripada CDOS. So kamu diberi masa untuk menghantar, kamu diberi masa untuk membuatnya adalah selama seminggu. So last submission adalah pada 24 hari bulan 12. Okay, sebelum jam 5 petang. Okay, so ini adalah soalannya. Kamu boleh tulis di dalam kertas A4. Tak perlu salin soalan, terus kepada jawapan. Okay, nyatakan terus jawapan kamu. Okay, jelas untuk tulisan tangan tulisan tangan. Saya tak nak bertarik. Okay, so number 1, ini adalah the second complement. Kamu kena convertkan number ini kepada second complement. Yang kedua, equation yang ini kamu kena construct truth table, kamu kena draw circle, and then kamu kena construct truth table and then transfer truth table ini ke dalam Karnaugh map. Kemudian kamu draw the simplified logic circle. Okay, so itu adalah soalan yang number 2. Soalan yang ketiga, kamu kena draw timing diagram untuk JK flip-flop. Okay, kamu kena draw timing diagram untuk JK flip-flop, Q and Q inverse. So ini adalah 5 markah. Okay, next part B. Part B, kamu kena construct synchronous up counter MOD 6. Okay, number of state dia adalah 6 menggunakan P flip-flop with negative age trigger. Macam mana kamu nak developkan synchronous counter? So yang ini ada melibatkan excitation table. Okay, kamu kena buat truth table kamu kena refer excitation table. So daripada excitation table kamu kena convert masuk ke dalam K-map. Okay, so selepas K-map barulah kamu K-circuit. Okay, kamu kena lukis circuit. Okay, so ini adalah number 1. Okay, number 2. Okay, ini adalah seesaw using B flip-flop. Okay, so data masukkan data adalah 11001. So initial adalah 000. So kamu kena completekan table ini. Okay, kamu kena completekan table ini. Okay, jelas untuk EOC? Jelas betul. Senang saja untuk EOC. Remark dia bagi tu. Memang soalan ni senang saja. Okay, so seterusnya exercise. Okay, so ada 5 soalan untuk exercise. So explain the difference between serial digital data and parallel digital data. So yang ini adalah jawapannya adalah yang first tadi, table yang ini. So ini adalah jawapan untuk serial data and parallel data. So kamu kena fahamkan dua-dua jenis ini. Okay, so yang kedua, build a truth table that show how data shift process from 11001100 LSP included first in serial input parallel output shift register. So assume data in register was 000000. Okay, so kamu boleh cuba yang ini, nombor 2, buat truth table. Okay, buat table, masukkan data
adalah 1100 1100. Okay, so LSB adalah first. First adalah LSB dia. So kata kalau yang ini adalah first. Okay, so LSB included first. Okay, first data dia adalah 1. Okay, masukkan data ni. Okay, boleh buat build a truth table. Nanti saya minta seorang untuk show. Ini adalah jenis shift register jenis apa ni? Shift register jenis macam mana kamu nak tahu dia adalah jenis apa? Kita ada 4. SIPO. Yes, ini adalah SIPO. Serial in, parallel out. So dia adalah SIPO. Okay, boleh cuba buat.
Okey, dah siap? Untuk soalan 2. Okey, siapa yang nak volunteer untuk share? Siapa yang volunteer nak share jawapan? Siapa volunteer nak share jawapan? Tak ada. Okey, kalau tak ada, saya panggil orang. Siapa saya panggil? Okey, Marcel. Boleh Marcel? Share kamu punya jawapan. Marcel. Boleh share jawapan kamu, share screen. You sedang buat miss. Sedang buat. Senang sahaja. Okey, siapa lagi? Amira? Mana Amira? Tak ada. Okey, Clarissa? Clarissa? Tengah buat Miss. Okey, boleh share, tak apa, buat dekat sini. Share screen. Miss, saya buka kamera bolehkah? Okey, boleh. Kenapa tak buat menggunakan Excel yang ini?
Okey, untuk clock yang pertama, clock 0, kamu dapat berapa? Untuk clock 0 saya dapat 0 semua. Berapa output kamu? Berapa bilangan output kamu? 4? Kenapa 4? Output kamu kena ada 8 sebab kamu ada 8 bit. Faham tak Clarissa? Faham, Miss? Kamu ni faham. Masih tak ni juga. Kamu kena ada 8 bit. Okey, 8 bit tu kenapa 8 bit? Sebab data yang diberi itu adalah 8. Yes, data yang diberikan adalah 8. So kamu kena ada 8 bit. So tambah lagi output kamu 4. Oke, Miss. Okay, next. Corina. Terus buat Clarissa. Kak Oke, Miss. Corina. Share kamu punya screen. Corina. Mana Corina? Okay, siapa yang boleh nak share screen? Okay, kalau tak ada tak apa. Tak ada, saya minta kamu buat semua soalan ni. Okay, so minggu hadapan kita akan discuss semua exercise ni daripada 1 sehingga nombor 5. So semua kena show jawapannya. Okay. Saya tak nak dengar kata yang tak ada. Okay. Semua kena buat soalan 1 hingga soalan 5 dan kita akan discuss semasa kelas. Okay. 1 hingga 5. Okay, faham? Boleh, Tulis Miss. ke tangan kan, Miss? Okay, untuk exercise ni kamu boleh guna kamu punya Word. Okay, sebab nanti kamu nak share screen. Okay. So nanti saya akan pilih apa yang nama yang bertuah tu, saya akan pilih nama. Ada yang banyak lagi ada beberapa orang yang tak pernah saya sebut nama, so standby. Yang saya dah mark So nombor 1 sehingga nombor 5 buat semua soalan. So nanti untuk next class kita akan discuss. Okay, jelas? Jelas, Miss. Ada soalan? Ada soalan? Miss, yang soalan nombor 2 tu, kan dia kata yang shift proses 110 yang LSP tu, dia yang clock pertama tu kan? Apa? Saya tak faham soalan kamu. Macam mana soalan kamu? Kan yang dia kata dekat yang truth table, yang nombor pertama tu, yang 110
1001100 tu yang dekat yang clock pertama tu kan, Miss? Clock pertama. Okey, ini adalah kamu punya input Ni 11001100 ini adalah kamu punya Ya, input. input tu. Kalau input, kamu kena masuk satu-satu sebab dia adalah serial in. Satu saja masukkan input. Tapi kamu dapat jawapan parallel output. Kamu akan dapat banyak queue. Okay. So input kamu seperti ini. Ni adalah input kamu. Ni adalah input kamu. So kat sini disebabkan soalan dia adalah LSB included first. So LSB dia akan start dengan LSB. So LSB kamu, so untuk clock yang pertama, input data yang pertama adalah masukkan dia adalah 0. Okay, so masukkan data di sini adalah 0. Dia start daripada belakang turun ke bawah. So bila clock 1, so data masukkan dia adalah LSB tadi adalah 0. So data di sini adalah 0. Bila 0, kamu akan Q1 kamu akan movekan. So di sini 0, so di sini akan dapat 0. So yang lain ni dia akan ambil daripada the previous Q. So next adalah 0 lagi. So movekan. Next clock yang ketiga adalah 1. Movekan. Boleh? Okey, boleh, Miss. Dia start dengan LSB. Kalau LSB dia adalah daripada belakang. LSB included first. Dia dah state dekat sini LSB included first. So kamu kena start daripada LSB. Okay, ini adalah clock yang pertama, clock kedua, clock ketiga, clock keempat, clock kelima, 6, 7 dan 8. So ada 8 clock. So pada clock yang ke-8 nanti kamu akan dapat lihat dia punya result akan sama dengan data masukan kamu. Akan sama dengan data masukan ini. Dia akan sama dengan data masukan yang ini. Ni clock yang keempat disebabkan dia 4 bit. So data untuk output dia 11110 dia akan sama dengan data masukan di sini. Okay, ini clock yang keempat. Dia akan dapat sama. Ini soalan nombor 2. Jadi soalan nombor 3 pun sama, serial in, parallel out. Okay. Buat dulu, nanti kita discuss untuk kelas minggu hadapan. Okay, ada soalan lain? Setakat ni tak ada, Madam. Sudah, Miss. Okay, kalau tak ada soalan, saya akhirkan kelas kita pada hari ini. So kita jumpa lagi minggu hadapan Minggu hadapan pada hari Selasa. Pukul 3 petang. Okay, so terima kasih semua and Assalamualaikum. Okey, Miss. Salam, Miss. Okay. Terima kasih, Miss. Thank you, Miss.